Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Itu kita tinggal sini. Wa ma zakarna hu fil ayatain min anna ma masdariyah qalahu jama'atun wa huwa zahir. So sebelum ni ayat kita ada dua ayat. Ayat page 8. Kalau ingat balik ayat page 8, kita ada ayat dia kata kaf kadang-kadang beriringan dengan ma masdariyah. Kaf, sekarang kita belajar tentang kaf kan. So kaf selepas kaf tu ada ma, jadi kama. So kama tu kadang-kadang beriringan dengan ma masdariyah. Kemudian dia bagi contoh ayat kama arsalna fikum. Kama arsalna fikum. Jadi ma ni di bawah ma ta'lil kan. Di bawah ma ta'lil ni. Kerana, makna dia kerana. So ka tu makna kerana. Kerana kami mengirimkan kepada kamu seorang rasul. Kerana kami mengirimkan kepada kamu seorang rasul, maka dengan sebab itu kamu kena ingatkan kepadaku. Fadhkuruni. So kamu semua kena ingat kepada aku. Kerana ini satu nikmat. So dia kata yang ni zahir lah maksudnya. Ma di sini ma masdariyah. Ma masdariyah kerana selepas dia tu fi'il kan. Selepas dia fi'il, so kalau kaf tu dia nak kepada majrur lah. Jadi ma tu akan tukar ni kepada mana? Isim. Pengiriman. Li ajli pengiriman. Satu lagi yang ayat ni kan. Wazkuruhu, maka hendaklah kamu mengingati Allah Ta'ala kerana sila. Kerana dia telah memberi hidayah kepada kamu. Kama hadakum. So oleh kerana sini kerana, li ajli, maka sudah tentulah sini dia nak kepada isim kan. Sudah isim. Jadi hada ni hanya sesuai dijadikan isim bila ma ni jadi ma masdar. Ma masdariyah. Tukar dia kepada makna hidayah. Jadi sebab tu dia kata wa ma zakarnahu, apa yang kita telah sebut dalam dua ayat tersebut, iaitu anna ma masdariyatun, bahawa ma dalam ayat tersebut ialah ma masdariyah, itu telah disebut oleh qalahu jama'atun. Telah disebut oleh satu kumpulan ulama tentang ma itu adalah ma masdariyah. Dan kata Ibn Hisham, makna ma di situ sebagai masdariyah tu zahir dan jelaslah. Kerana kan kita sebut tadi, kalau makna dia ta'lil, kaf tu makna ta'lil, kaf tu makna li ajli, kerana ataupun li. So mestilah selepas dia tu isim kan. So kalau selepas dia tu fi'il, so hanya mak, kalau selepas ka tadi, ka yang bermakna li ajli, ka bermakna li, kalau selepas dia tu ada fi'il kan. So tak sesuai lah selepas dia tu fi'il, melainkan fi'il tu dijadikan isim. Dan fi'il itu hanya boleh dijadikan isim bila adanya sebelum dia itu ma. Bila ada sesuatu huruf yang menukarkan fi'il itu jadi masdar. So huruf itulah huruf masdariyah. Itu ma masdariyah. Sebaliknya Zamakhsyari, wa za'ama az-Zamakhsyariyu. Zamakhsyari berpendapat, begitu juga dengan seorang ahli nahwu yang lain,
wa ibnu Atiyah. Dan juga selain daripada mereka berdua, wa ghairuhuma, bahawa anna ma di situ, kama tadi kan. So, kama arsalna, kama hadakum. So, ma di situ ialah, dia kata ma kafatun. So, ma yang menahan. So, kalau yang ni huruf ja, jadi ma ni akan menahan daripada huruf ja ni berfungsi lah. Dia tahan. Mana huruf ja ni kan menjar kan selepas dia. So dia tahan. Sebab tu datangkan kafa. So ma tu tambahan tapi dia berfungsi sebagai kafa. Jadi kata Ibn Hisham, kalau kamu kata sini sebagai huruf jar yang telah ditahan, itu maksudnya kamu telah melakukan wafihi ikhrajul kaf. So kamu telah mengeluarkan peranan kaf tu sebagai huruf jar pada tempat yang bukan sepatutnya dia keluar. Kan? Wa fihi ikhrajul kafi, mengeluarkan kaf an daripada ma sabatalah min amal. Daripada tempat ataupun daripada sesuatu yang sabit dia itu beramal sebagai huruf jar. Mengeluarkan dia begitu. So mengeluarkan tu li ghairi muqtadin. Tanpa adanya faktor yang menuntut dia, tanpa adanya tuntutan agar dia tidak beramal. So kalau misalnya kita kata ma selepas kama tu, kemudian kita ada isim kan, barulah sesuai. So kaf ni ada isim sini. So barulah nampak dia sekat, ma tu sekat daripada isim ni dijar kan. Sekarang ni selepas ma ni ialah fi'il. Kan, selepas fi'il. Dan fi'il ni dia nak kepada sesuatu yang mengisimkan dia. So kalau kita sekat sini, macam mana nak sekat? So kalau perlu apa sekatnya, sebab ini dah sini fi'il kan. Melainkan sini isim. Kalau isim tu jelas lah, maksudnya kalau kita kata Zaid kan. So kalau kita baca Zaidun, so artinya ma tu telah sekat ma daripada ma tu telah sekat kaf daripada menjadikan Zaidun tu jadi Zaidin. So kalau fi'il apa perlunya kaf tu tidak akan menjarkan fi'il kan. So dia kata tidak pada tempatnya. Maksudnya kita keluarkan dia daripada beramal, bukan pada tempat dia. Okay, habis selesai masalah tu. Maksud dia sini, maksudnya ma di sini hanya sesuai untuk jadi ma masdariyah, bukan ma kafah lah. So kalau kita kata ma kafah tu, seolah-olah kita telah mengeluarkan kaf daripada berperanan sebagai huruf jar pada tempat yang tidak sesuai lah. Okay, berkenaan dengan syair ni, watarfuka imma ji'tana fahbisannahu kama yahsabuhu annal hawa haisu tanzuru. So kita ada kama sini. So kama ni kaf tu khilaf waqtulifa nombor 5 ya. Khilaf pada kaf sini. So kaf. Kan kita ada kaf ta'lil, kaf tashbih. Kan? So ada kaf tashbih, kaf ta'lil. So kaf yang mana satu ni? So waqtulifa diperselisihkan. So diperselisihkan tentang kaf ni. Fil kaf. Pada contoh syair
fi nahwi qawli syair tarfuka. Tarf makna mata lah. Mata, ain. Tarf. Kalau kita baca taraf, ra tu baris fathah, dia jadi tepi pula makna harfun. Tapi kalau kita matikan, dia akan jadi mana? Mata. So, tarfuka, mata kamu. In ma. Sambung jadi imma. So, maknanya jika. Ma ni tak ada makna. Ma zaidah, tambahan. So, mata kamu tu jika in citana. Jika kamu datang kepada kami, fahbisannahu, maka hendaklah kamu tahan mata tersebut. Tahan maksudnya jangan tengok kat aku. Kamu kalau mari jumpa kami, jumpa aku, mata kamu tu jangan duk jeling kat aku, jeling kat orang lain. Kama. So, kama. So, ka di sini maknanya likai ataupun kai, ataupun likai. Agarlah. Mana agar sini? Yahsabu, agar orang-orang yang mencela, awazil, agar orang yang mencela menyangka annal hawa, bahawa kehendak, haisu tanzuru, adalah di mana kamu melihat. Maksud dia, mungkin tengok orang lain. So, orang ni dia nanti tengoklah kita datang ni, kita menuju kepada siapa. So, kalau menuju kepada aku tu, jadi dah lah dia nak marah kepada aku. So, kalau mu tengok kat aku lagi lah dia marah kepada aku. So, kalau kamu mari tu kamu pergi tengok orang lain, so dia tak akan perasan lah bahawa aku ni orang hebat. Mu nak pergi jumpa orang lain, mu tengok orang lain. Jadi mungkin kalau mu tengok orang lain tu, yang dia nak marah orang lain tu lah, bukan aku. Supaya orang yang mencela yahsabu. So mana ada, saya ni ada bahagian atas dia, artinya berkenaan dengan orang yang mencela. So yahsabu annal hawa. Hawa ni kehendak. Kehendak haisu sanjuru. So kehendak tadi di mana yang kamu lihat. Maknanya kehendak kamu tu di mana? Hawa-hawa kamu tu, kehendak kamu tu di mana saja kamu tengok, situlah kehendak kamu kan. So mana kalau kamu tak tengok ke aku, mana kehendak tu kamu bukan kepada aku, kepada orang lain. Jadi yang dia selama ni duk musuh aku tu, duk benci kepada aku tu, so mana aku bukan jadi sasaran lah. Jadi kama di sini inilah masalah kita sekarang ni, kaf. Kaf di situ banyak pandangan. So pandangan antaranya pandangan Abu Ali Farsi. Faqala al-Farisiyu. So Abu Ali Farsi kata, so asal kama ni sebenarnya ialah dalam syair itulah. Dia kata kaima. So makna dia kai plus ma. Kai ni supaya kan? Kai ma. Kemudian penyair fahazafal ya'a. So penyair menghazafkan ya ni. So tinggallah kama. Tinggallah kama. Wa qala Ibn Malik, sahibu Alfiyah, Ibn Malik. So dia komen pandangan Abu Ali Farsi ni, dia kata hadha takallufun. Memayah-mayahkan di sini, dia kata buat susah-susah ni, siapa nak paksa takdir. Dalam syair itu tulis kama, kamu tiba-tiba kamu pergi kata kaima pula. Hazah pula. So banyak prosesnya tu. Jadi bahkan sebaliknya, kaf di situ ialah kafut ta'lil. So kama sini makna dia kerana aja. Makna kerana. Kekalkan. Kaf yang kita belajar sekarang ni ialah kaf makna kerana. So dia kata
kalau mari jumpa aku, jangan tengok aku lah. Kerana orang yang menyangka tadi, kama kerana yahsabuna, kerana orang yang awazi tadi, orang yang mencela tadi, dia akan menyangka annal hawa haisu samzulu, bahawa keinginan kamu tu di mana kamu tengok, di situlah keinginan kamu. Kan? So maknanya yahsabu ni asalnya yahsabuna. Sebab ka tu, bila ka dia ma tu ma zaidah kan? Ataupun ma masdariyah. Kan? So ma masdariyah dia taklah menasabkan fi'il mudhari'. Cuma dia tukar kepada mudhari' aja. Jadi tapi sekarang ni yahsabu, kita baca yahsabu dengan hazaf sepatutnya yahsabuna. Tak ada pun riwayat baca yahsabuna. Maknanya nun. Nun ada. So kalau buat nun sama ada dijazamkan ataupun dinasabkan. So kalau dinasabkan, siapa yang menasabkannya? Wama mas tu makafah. So makafah sebab ta'lil tadi kan, la ta'lil maknanya huruf jar. So huruf jar mesti dia menjar kan. So ma dia sekat. Wa nusibal fi'il. So fi'il tu dinasabkan dengan kaf tu juga. Wa nusiba biha iaitu dengan kaf. Kaf li shibhiha kerana kaf serupa dengan kai dari segi makna. Kan sebab tadi kaf tadi ta'lil, kaf ta'lil makna kerana. So kerana sama juga dengan kai, supaya, kerana sama dengan makna. So atas dasar serupa dengan makna itulah, so kita menasabkan dia. Sebab kai selepas kai kalau fi'il mudhari' dinasabkanlah dengan an yang mudmarah kan. Kalau kai jadi kai'an. So likai'an gitu. So sini maksud dia kai ni makna kerana, sama kerana makna dia tu, makna dia serupa dengan kai. Kaf ni serupa dengan makna kai. Kemudian yahsabu ni dinasabkan kerana serupa dengan makna kai, bukan kerana dia tu kai. Atas dasar makna lah. Okey, seorang ahli nahwu nama dia Abu Muhammad Aswad. Dalam kitab dia Nuzhatul Adib, dia kata Abu Ali Farsi ni telah mengubah syair tadi. Syair ni dia ubah. Sepatutnya kai ni jadi kama. Dia ubah. Sepatutnya syair tu, yang betul syair ni tulis gini. Iza ji'ta, kalau kamu datang, famnah, hendaklah kamu berikan. Tarfa ainaik, berikan mata kamu tu kepada yang lain. Ghairana, mana kamu tengok ke lain. Kamu tengok ke lain, jangan tengok kepada aku. Likai kan, sepakai likai. So agar mereka yang mencela tadi, orang yang tak senang hati tadi, menyangka yahsabu annal hawa haisu tanzuru. Mana kecondongan tu di mana kamu melihat, di situlah kecondongan. So waza'ama Abu Muhammadin. So Abu Muhammad Al-Aswad. Al-Aswadu menyangka fi kitabil musamma, dalam kitab dia yang dinamakan Nuzhatul Adib ni, dia menyangka bahawa Abu Ali telah harrafa, telah mentahrifkan, mengubah hadzal baita, syair ni. Yang betulnya wa anna sawaba dalam syair tersebut ialah iza ji'ta famnah farfada. Kan? So sebut likai. Tapi dalam hasiah kita disebut tak patutlah tegur macam ni. Tak patut Abu Muhammad ni kata begitu. Sebab Abu Ali Farsi ni imam dalam nahwu. So dia tak semena-menanya ambil syair begitu.
mengubah syair. Dan ini bukan masalah akidah dia kata kan, sebab Abu Ali Farsi ni dia Mu'tazilah. So kalau Mu'tazilah tu mungkinlah kita kata dalam bab akidah tu dia ubah dari segi makna. Ini bukan masalah ubah makna akidah, tapi ini masalah syair. Dan dia imam dalam syair, imam dalam nahwu, dalam lughah Arabiah, dan semua menerima dia dalam bab ni. Okey, makna kaf yang seterusnya, makna yang ketiga as-salis. Makna kaf untuk isti'la. Isti'la mana atas lah, duduk atas. Duduk atas sesuatu, isti'la. Dengan makna ala lah. Isti'la makna dia makna ala, di atas. Ini disebut oleh Zakarahu Al-Akhfashu. Akhfash dan juga ulama-ulama Kufah. Wal-Kufiyuna. Sehingga kan setengah di kalangan mereka wa anna ba'dahum, setengah ni boleh jadi seorang. Salah seorang daripada mereka ditanya, qila lahu, ditanya kepadanya, apa khabar kamu? Kaifa asbahta? Pagi-pagi ni apa khabar kamu? Kaifa asbahta? Seorang tu, maknanya ulama Kufah ke ataupun masyarakat Kufah ke, orang dia jawab dengan, biasanya kita bi khairin kan? So dia jawab dengan faqala ka khairin. So kalau kita kata tasbih tadi, kalau kita tasbih, kata tasbih tak masuk seperti, takkanlah seperti baik. Kalau kita kata ta'lil kerana baik, tak boleh kan? So yang sesuainya di atas kebaikan. So ala khairin. So aku asbah tu ala khair, ala khairin. Pagi-pagi ni seolah-olah aku duduk di atas kebaikan, menonggang kebaikan. Tapi ada juga yang kata makna dia ka khairin ni sama makna dengan bi khairin. So kalau kata wakila al-makna bi khairin. Jadi kalau kita kata bi khairin, artinya ala kaf ni sama dengan makna bi. So dalam kalam Arab ada tak kaf ni sama dengan bi? Tak ada, kata tak sabit, kata Ibn Hisham. So walam yasbut maji'ul kafi. Datangnya kaf dengan makna ba. Bermakna baik. So sekarang ni kalau orang tanya kaifa haluka, bolehlah kita jawab ka khairin. Boleh jawab ka khairin, boleh jawab ala khairin. Boleh juga jawab bi khairin. 3 kan? Okay, ada lagi orang jawab kita kekalkan kaf tu makna tasbih, makna seperti kebaikan. Tapi kena takdir ada yang dihazafkan. So wakila hiya litashbih. Kaf makna seperti. Tapi ala hasfi mudhafin. Dengan hazaf mudhaf. Iaitu kita boleh kata kasahibi khairin. So kaf seperti, baru betul lah kan? Kalau kata seperti kebaikan tak betul. Tapi seperti orang-orang yang baik lah. Seperti orang-orang yang memiliki kebaikan, seperti itulah. So, anak asbah tu ka sahibi khairin. Kan? So hari ni, pagi-pagi ni aku ni seperti orang-orang yang baik-baik lah. Ka sahibi khairin. So maknanya boleh belaka lah, tapi dengan takwil-takwil masing-masing. Itu satu masalah. Masalah kaf boleh tak bermakna ala. Yang wakilah, okay, orang Arab ada juga cakap macam ni. Wakilah fi kun kama anta. Be as what you are. Kama anta. Kun, jadilah kamu. Kama, sebagaimana
kamu. Jadilah kamu sebagaimana kamu. Jadi makna dia, annal makna ala lagi ni kan? Annal makna ala ma anta alaihi. So kaf tu tukar kepada ala. So kun ala ma anta, kenapa tambah alif ala lagi? Alaihi. So maksud dia kun kama anta tu, jadilah kamu di atas apa yang kamu sedang berada. Maknanya jadilah kamu sebagaimana yang kamu telah berada. Kalau Melayu kita tu senang je. Jadilah kamu sebagaimana kamu berada sekarang kan. Tapi Arab tu susah sikit. So Arab maknanya dia nak kata kamu kalau duduk dalam keadaan begitu, kita biasanya kata duduk di atas, dia pakai ala. Kamu kekal dengan keadaan kamu. So dia guna ala. Jadi kun ala ma anta alaihi. So tidak semudah itulah maksudnya. Kun kama anta ni ada 5 i'rab. So 5 kemungkinan i'rab. Walinahwiyina fi hadzal misali a'aribu. Ada pelbagai i'rab. So disebut sini ada 5 lah. So 5 i'rab. Nak pakai ma tu ma apa? So dulu kalau kita ingat, ma ni ada 2 kan. Satu ma jenis isim, kita panggil ismiyah ataupun ismi. Satu ma harfi. So, harfiyah, ma ismiyah. Contoh ma ismiyah, ma istifham. Tanya kan. Masmuka. Apa nama kamu? Banyaklah ma bermakna allazi. So ma mausul. Ma nakirah kan? Ingatlah ma nakirah. Syai'un, jemaah dia syai'un azimun. Syai'un. Ma ahsana. Ma ahsana Zaidan. Betapa Zaid ni cantik kan? So ma nakirah syai'un ahsana. So syai'un azimun ahsana Zaid. Benda yang besar telah mengindahkan Zaid. So ada yang ma'rifah tamah, ada ma syartiyah kan? Mana jika-jika ni. Apa yang kamu buat, saya akan buat kan? Satu lagi ma dia ni huruf, harfi. Ini banyaklah kan? Satu makna masdar. Ma masdariyah. Yang kita guna sekarang ni. Satu lagi ma yang tahan-tahan daripada beramal tu, sebagai ma kafah. So kalau kaf tu huruf jar, so maksudnya ma di kamar ma tu tahan. Kalau ma ni kita maksudkan ma kafah, so dia tahan kaf tu daripada beramal sebagai huruf jar. Contohnya innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Kan kita baca innamal a'malu. Semua tu kita tak baca inna sepatutnya selepas inna baca ma kan. Innal a'mala kita baca sepatutnya kan. Sesungguhnya amal. Tapi ada yang ma tahan daripada menahan inna daripada beramal. So bacalah innamal a'malu binniyat. So ma huruf juga ma zaidah. Tambahan ma yang bermakna laisa kan. Ma bermakna laisa pun termasuk dalam huruf. So ma yang bermakna tidak saja. Ma safara Zaidun. Okey, sekarang ni yang ma harfi dengan ma ismi. Ini isim, ini huruf. So kita sekarang harfi kan masdar masuk. So kalau masdar, ma al-masdariyah. So ada yang terikat dengan waktu.
Dia menunjukkan waktu. Macam khalidina fiha. Khalidina fiha ma damatis samawat, kan? Wal ard. So mereka kekal di dalamnya. Ini selama mana ni? Selama mana? Ini fi'il. So ma ni tukar fi'il ni kepada mana? Masdar. Mana dawam lah. Tapi ada unsur-unsur waktu. Muddah. So dalam tempoh yang berkekalan. Dawam. So kalau yang sini, ma ghair waqt, yang tidak melibatkan waktu. Bukan waktu. Ini i'rab dia biasa-biasa je lah. Maksudnya i'rab dia tengok kepada kedudukan dia dalam ayat. So kalau dia jadi maf'ulun bih, maf'ulun bih. Kalau dia jadi majrur, majrur. Kalau dia jadi fa'il, fa'il. Wallahu ya'lamu ma yasna'un. Contohnya kan? Wallahu ya'lamu ma yasna'una. Gitu kan? Kalau mengetahui, mesti dia mengetahui benda kan? So ma ni telah tukar yasna'un jadi masdar. Masdar sana'in tu san'un. Dhamir di situ hum kan? So wallahu ya'lamu sana'a sana'ahum. So ma ni tukar kepada masdar. Jadi maf'ulun bih lah sini kan? Wallahu alimun bima yaf'alun. So Allah mengetahui tentang kan? Bi. Tentang, tengok, ma ni masuk kepada fi'il kan? So sini sesuai untuk jadi masdar lah. So masdar kepada yaf'alu, fi'il. Fi'lahu. Fi'luhum. So masuk bi fi'lihim. So wallahu alimu bi fi'lihim. So Allah mengetahui tentang perbuatan mereka. So tengok keadaan. Ini ma masdariyah. So i'rab dia tengok keadaan amil dia lah. Okay, yang seterusnya ma masdariyah ni juga tadkhulu masuk, boleh masuk kepada fi'il madhi, tadkhulu ala madhi, tadkhulu ala mudhari'. Boleh. Mana selepas ma, tengok sini kan, ma masuk fi'il mudhari', ini pun mudhari'. Ma masuk kepada, contohnya ma zahaba kan. Contohnya kita kata yasurru al-mar'a ma zahaba. Yasurrul mar'a ma zahaba. Dia pergi tu telah menggembirakan orang tersebut. Pemergian dia tu, ma zahaba kan. So ma ni masuk pada fi'il ma. Telah perginya dia tu telah menggembirakan orang tersebut. Maknanya pemergian orang itulah. Ma ni, pemergian orang itu menggembirakan orang tersebut. So masuk pada fa'il madhi. Tapi la tadkhulu, tidak boleh masuk kepada fi'il ala jumlah ismiyah. La tadkhulu ala jumlah ismiyah. Ini pendapat Sibawih. So, jumhur kata boleh masuk pada jumlah ismiyah. Boleh juga mana ma selepas ma masuk pada jumlah ismiyah, tapi ala wajil qillah je. Qillah, tak banyak. Tak banyak dalam kalam Arab berlaku ma masdariyah masuk kepada jumlah ismiyah. Nah, itulah yang ada kena mengena dengan perbahasan kita ni. Okey, i'rab ni kan, i'rab kun kama anta. Kun kama anta. Yang pertama. Haza
Ahaduha haza. Yang pertama hak atas ni lah. Ala ma anta alaihi. Cuma kita nak tahu ma ni apa pula ma kan. Kaf tu tahu dah, kaf makna ka ala. So ma situ lah ma mausulah. Ana ma mausulatun. Makna ma sini mana allazi. So kalau ma mana allazi, ma makna yang tadi kita kata ma ismiyah lah. Ma ismiyah sini kan yang bermakna allazi kan. So dia kata, jadilah kamu di atas apa yang kamu berada atasnya. Keadaan kamu lah. Okay. Haza, yang pertama ni dia sama dengan yang atas ni. Yang ala ma anta alaihi. Ana ma mausulah. Ma sini mana alladhi. Wa anta mubtada. Okay, wa anta mubtada. So huzifa khabaruhu. Diazahkan khabar dia. Khabar dia itulah alaihi. Kan? So mana kalau sini anta saja, kita kata anta saja. Sedangkan kita dah jadikan ma ni mana alladhi. So selepas alladhi ada satu word saja. Satu perkataan saja kalimah. Mana boleh? Dia mesti ayat lengkap selepas alladhi nak jadi silah. Silah tu mesti ayat. So nak tak nak kena kita takdirkan kalau kita jadikan ini mubtada. So kena ada satu khabar yang diazafkan. Ya, alaihi. Sesuai dengan makna dia lah. Jadilah kamu di atas apa yang kamu berada padanya. Alaihi. Yang kedua, i'rab dia. As-sani. Annaha mausulatun juga. Maknanya kun kama. Semua tu makna alladhi juga. Mausulatun. Cuma beza dari segi anta ni, tadi kita kata anta mubtada. Boleh juga kita kata anta ni khabar. So yang dihazafkan ialah mubtada. Huwa. Kun kalladhi huwa anta. Jadilah kamu seperti ianya anta. Ianya kamu. Ianya kamu dululah. Sebab kalau kita kata kun sini, dia untuk mustakbal. So mana yang kama anta ni untuk yang madhi lah. Yang lepas-lepas dah. So jadilah kamu selepas ni sebagaimana kamu yang sebelum ni. Okay, yang ke okey. Waqad qila. Waqad qila. So dia kata kalau kita i'rab macam ni, ayat Quran yang ni pun boleh i'rab macam ni juga. Waqad qila bidzalika fi qawlihi ta'ala. Dikatakan juga sebagaimana demikian ni pada firman Allah Ta'ala ni, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami Tuhan, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga memiliki, sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan, jadikan kami satu Tuhan. So, kalau ikut i'rab yang atas ni, ma ni makna alladhi kan? So, kalladhi. Kemudian dia kata, sini selepas ma tu ada mubtada yang dihazafkan. So, huwa. Kemudian, lahum aliha. Khabar. So, khabar untuk jumlah ismiyah. Wasalis. Kun kan? Kun kama anta. Jadilah kamu sebagaimana kamu. So asalnya kaf ni makna ala kan? Anamma sini ma zaidah. Ma zaidah. Mana mulghah lah. Tak pernah tak dibatalkan amal dia. Mulghatun. So kalau ini mulghah, kalau ma zaidah tak ada apa-apa peranan tu. Kaf tu jadi apa? Kaf jar. Kaf jarratun. Wal kafa annal kafa jarratun. So maknanya
ma tu bukan sekat-sekat lah kalau kafah tu dia sekat daripada beramal. Ni memang tadi ada jenis zaidah kafah. Yang sebelum ni kan dia tahan daripada beramal. Sekarang ini zaidah mulghah. So maknanya dia tak sekat lah. So bila tak sekat, kaf tu masih berfungsi sebagai huruf jar. Sebab tu baca sini kama an-nasi. Seolah-olah ma tu tak ada. Jadi kan-nasi. Contoh dia bagi contoh syair. Kama fi qawli syair. Syair milik Umar bin Barraqah Huzali. Dia kata nansuru maulana. Cerita dia di rasanya seorang bernama Harim. Harim pergi rampas rompak dia punya unta dia. Lepas tu dia balas balik pergi rompak habis semua ternakan-ternakan yang dimiliki oleh Harim. So Harim pun pergi jumpa dia mengadu, dia kata apa ambil semua, bagilah sebahagian balik. Dia kata nak bagi apa mumpung bukan ada perjanjian apa-apa dengan kami. Bukannya kamu ni halif kami. Bukan kamu maula kami, itu maulana artinya halif dia lah. So kalau halif kami tak kira lah dizalimi ke tak dizalimi, dia zalim ke, dia mazlum ke, dia zalim ke, kami tetap akan tolong. So kamu ni tak ada hubungan kami. Buat apa? Nak tolong. So dia kata sebab tu bila Harim mari jumpa dia tadi, minta supaya diberikan semula. Mu ambil banyak-banyak, mu ambil yang aku ambil tu je lah. Kenapa nak ambil semua? Yang bagilah sebahagian. So tak berjaya dipujuk, balik dia pun baca syair ni. Wa nansuru maulana. So kita hanya tolong maula-maula kita saja. So maula ni makna halif dia lah. So halif maknanya orang yang buat perjanjian dengan dia sahaja. Wa na'lamu, dan kami tahu annahu bahawa kannasi majrumun alaihi wa jarimu. So dia kata kami ni akan tolong halif kami lah. Dan kami tahu bahawa halif kami ni seperti orang lain juga. Kan seperti orang lain juga. Kadang dia dizalimi, majrumun alaihi. So kadang dia jarimu, kadang dia menzalimkan orang, tak kisahlah. Asalkan dia tu maula je. Asalkan dia halif kami, so kami tolong. Kamu kami tak ditolong lah. So sini wa anta dhamiru marfu'. So anta kun kama anta. Jadilah kamu sebagaimana kamu kan. Kun alama anta alaihi. Wa anta dhamir marfu'. Ni dipanggil dhamir marfu'. Dhamir marfu' uniba 'anil majrur. Sebab sekarang ni bila kita kata ma ni, kalau ikut sini ma zaidah, semaknanya selepas kaf tu jadi kannas saja dia kan. Kannasi. So yang kita sekarang kalau kita buat macam tu, anta ni akan jadi kaka lah kan. Ka gitu. Kaka. Sebab anta dhamir marfu'. Dia bukan dhamir majrur. Sepatutnya kaka. Tapi Arab tak cakap gini kaka. Kan? So untuk kaka ni dia ganti dengan dhamir marfu'. So dhamir marfu' uniba. So dia ganti kepada asalnya kaka tadi. Uniba diganti dari menggantikan dhamir majrur. Anil majrur. Ni majrur kan? Kaf ni majrur. Sebagaimana orang Arab cakap, kama fi qaulihim ma'ana ka anta. So orang Arab tak kata ma'ana kaka gitu kan. Ma'ana ka anta. Kalau masuk mula-mula kita duk mengaji dhamir marfu' munfasil. So, anta, anti, antuma, ana apa semua tu kan. So dhamir marfu' dia.
Bukan dhamir majrur. Tapi untuk khas untuk ka ni, so dia tak boleh masuk dengan ka mukhatab. Ka ni tak boleh masuk dengan ka mukhatab, terpaksa pinjam dhamir munfasil. Dhamir apa? Dhamir marfu'. Ka anta. Jadi makna kita segini, kun kama anta ni, sebab kun ni fi'il amal. So fi'il amal ni untuk mustaqbal. So jadilah kun fima yustaqbalu. So jadilah kamu pada masa depan. Kaf tadi kalau kita kata tasbih jadi mumasilan. Seperti diri kamu juga, di nafsika. Pada masa yang lalu. Fima madha. Dia nak suruh nampak ni kan, kalau kita buat kun ni kita nampak kun mana nampak mustaqbal, so kena tambahlah mustaqbal. Kemudian kaf ni mana tasbih, mana mumasilan. Kan? Kemudian anta alaihi tu maknanya hak dululah kan. So, sebutlah fima madha. Okey, warabi' kun kama anta. I'rab yang ke-4. So ma di sini ma kafa. Ma kafa. Ma tahanlah. Ma kafa. Ma yang tahan daripada kaf, daripada beramal. So anta jadi mubtada. So sini jadi mubtada. Yang mana huzifa khabaruhu ataupun hazafa khabaruhu boleh baca. Penyair tu, orang yang bercakap tu membuang khabarnya. So khabar dia hak pertama tadi yang kita sebut alaihi dengan kainun. Sebenarnya kun kama anta alaihi. Satu. Dua. Kun kama anta kainun. Jadilah kamu sebagaimana kamu berada, kan? Yang ini pun sama ya, kama anta kainun, mana exist. As what you exist. Jadi ayat yang kama ilahan kama lahum alihah. So kalau kita guna i'rab yang nombor 4 tu pun boleh pakai di sini juga dia. Kalau kita kata ma tu ma kafa. So ma kafa dia tahan kaf. So tahan kaf makna sini dah lengkap dah. Lahum alihah. So ayat dah lengkap dia, ada mubtada, ada khabar. Nombor 6 Inna ma situ kafatun. Okey, sebab dia kata sini reason dia kaf ni kan kita kata kal Zaidin, kal Asad. So asalnya dia masuk kepada mufrad. Jadi kalau sekarang ni dia masuk kepada fi'il, kepada jumlah, ayat lengkap, lahum alihah ni ayat lengkap kan? Lahum alihah. So ini khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. So ini jadi jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah khabariyah. So ayat lengkap. Jadi sedangkan kaf ni hanya masuk kepada mufrad. So kalau dia masuk kepada jumlah, mestilah kita terpaksa halang dia daripada beramal. Barulah sah dia masuk. Kalau tidak, dia tak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia kena mufradkan sini. So ma tadi kita tak kata ma masdariyah. Kalau ma masdariyah tadi pun khilaf pula. Ma masdariyah tak boleh masuk jumlah ismiyah. So kalau untuk selamat dia kata ma tu kita masuk ma kafa. Ma kafa dia tahan. Dia still huruf jar, tapi dia tahan daripada beramal aja. Okey. Wa za'ama sahibu, ni nama kitab ni Mustawfa ke Mustawfi, tak tahu kitab apa nama ni. So nama pengarang dia ni Kamaluddin Ali bin Mas'ud bin Hakam. Ni tak tahu nak baca macam mana juga ni. Okey, dia kata, tapi nama dia ni banyak dirujuk oleh Abu Hayyan dalam kitab dia kan, kitab tafsir dia tu.
Abu Hayyan. So aksar Abu Hayyan Syekhul Musannif an-naqla anhu. So, Abu Hayyan banyak merujuk, menakalkan kata-kata Kamaluddin Ali bin Mas'ud. Ni tak tahu dia nak baca mana, kitab Mustawfa ke, Al-Mustawfi ke, Mustawfa tak tahu nak baca. An-Kaf tak pernah tengok. So dia pelik sikit, dia kata kaf ni, kita ada kaf dengan ma kan, kama kan. Dia kata ma ni tak boleh tahan kaf. An-Kaf la tukaffu bima. So kaf tak boleh ditahan oleh ma. Urudda alaihi, ditolak pendapat dia dengan syair. Dua syair. Dua syair ni membatalkan kenyataan Kamaluddin Ali bin Mas'ud. So dua syair ni kita tengok sini. Kemudian dia baca an mabuk ni Nishwan. Mabuk. Kan baca dengan rafa' ni kan. Sepatutnya kaf sini kena baca kalau ma tu zaidah kan, so kita akan baca kama an-nishwani. Tapi Arab baca an-nishwanu semasa membaca syair ni. So artinya kaf telah dibatalkan amalnya oleh ma. Sama dengan bawah ni. Kama saifu kan. Sepatutnya baca kama saifi. Kenapa tak baca kama saifi? Itu maksudnya ma tu telah tahan kaf tu daripada beramal. Jadi kenapa kamu kata kaf ma ni tak boleh tahan kaf? Kalau ma ni tak boleh tahan kaf, nescaya tu Arab baca saifi. Nescaya dia akan baca nishwani. So penyair kata a'lamu, aku mengetahui. So dia puji diri dia ni, bahawa diri aku ni dengan diri Abu Humaid wa Aba Humaid upama kama an-nishwan. Orang yang mabuk dengan orang yang penyabar. So dalam siri syair dia tu dia nak kata dia ni seorang yang penyabar. So, cara letak dia ni cara letak yang tidak murattab. Sepatutnya dia sebut dia dulu sini kan, An-Nani kan. So sebelah sini sepatutnya kalau dia nak puji diri dia, sebelah mula-mula tu sebutlah Al-Halim dulu. Lepas tu sebut Abu Humaid sebelah sini. Dia kata Abu Humaid ni pemabuk, dia mencela aku, dia mencela orang yang penyabar. Orang penyabar tu dia tahan aja. Itulah aku. Halim tu dia. Ar-rajulul halim maknanya yang penyabar. Ini merujuk kepada dia sendiri. Ini kita panggil murattab. Ini kita panggil lafun wa nashrun musyawwash. Kalau ikut tertib kita panggil lafun wa nashrun murattab. Ataupun boleh sebut sini lafun wa nashrun ghairu murattab. Ghairu murattab, tak ikut tertib. Satu lagi dia kata dia puji apa? Ini dia puji saudara dia. Dia kata saudara ni orang yang gilang gemilang. Akhun majidun. Dia tidak menghina aku. Lam yukhzini. Di hari peperangan. Yauma mashhadin. Dia tidak menghina aku di hari peperangan. So dia ni dia kata upama seperti pedang Amr. So, pedang Amr. Nama dia pedang Somsoma. So Amr tu Amr bin Ma'di Karb. Seorang sahabat terkenal dengan seorang yang amat berani dan dia memiliki satu pedang yang hebat, nama dia Somsoma. Pedang ni dia harus sejarah dia. Pedang ni nama dia masyhur. Dia duduk tangan dia.
Dikatakan pedang ni asalnya pada zaman Puteri Balqis lagi. Ada mengatakan pedang ni zaman Raja Himyar, Yaman. Muari Morsi sampai tangan dia. Jadi dia kata dia ni seperti Saif Amrin. Seperti pedang si Amr. Yang lam takhunhu madaribuhu. Madarib, tempat pukul lah mana pedang dia tu, mata-mata dia tu, semua tu. Bahagian-bahagian tu semua bahagian yang boleh melibas, boleh memotong, mengerat. Kena kan? So madarib tadi. So dia kata madarib dia tidak mengkhianati dia. Lam takunhu madaribuhu. Maknanya dia tak kena diri dia lah. Kalau kena orang lain. Macam saudara aku pula, dia tak pukul aku, dia tak khianat aku. Hatta dalam medan perang tu ada chance untuk balas dendam ke apa-apa yang tak puas hati kan. Tapi tak. So kama Saifu Amrin lam takunhu madarib. Ni cerita ni atas cari dalam internet. Pedang Somsamah ni memang cerita dia panjang. Kisah-kisah dia. Sampai ke kata pedang tu akhirnya sampai kepada Khalifah Harun al-Rashid. Tajam dia boleh cantah apa benda tu. Tak ingatlah cerita-cerita dia adalah dia cantah benda tu. Tajam sangat. Pada besi dia tu dibuat daripada besi entah macam mana kan. Katanya besi tu ambil daripada gunung mana lah. Di Yaman. Okey, yang syahid kita sini. Sini An-Niswan kan. An-Niswan baca dengan ni, dengan rafa'. Sini pun baca dengan rafa'. Membuktikan bahawa kaf tadi sekali oleh ma. So maknanya ini mubtada lah, semua ni mubtada. Khabariyah kainani mahzuf. Ini pun sama juga. Wa'lam annani wa aba Humaidin kainani. Aku dengan Abu Humaid ni dua orang yang wujud. Sebagaimana orang mabuk dan juga orang yang sabar juga wujud. Okay, ka ni jadi hal kepada dhamir yang ada dalam kainani. So aku dan Abu Humaid ni wujud. Wujud dalam keadaan begini. Dalam keadaan dia seperti orang mabuk dengan orang yang penyabar. Kemudian apa dia katanya? Wa innama yasihhu istidlalu bihima idza lam yasbut annama masdariyah masdariyata tusalu bil jumal ismiyah. Kan kata tadi kan, dalam pembahagian tadi kan, summa al-masdariyah dia boleh masuk kepada fi'il madhi, fi'il mudhari', tidak boleh masuk kepada fi'il amar. Untuk jumlah ismiyah khilaf. Ada yang mengizinkan, ada yang tak mengizinkan. So muhakkik akhir sekali mengatakan boleh masuk kan? Boleh masuk kerana walaupun killah, maknanya bukti yang ada dalam syair Arab ni sama ada dalam syair atau prosa memang ada. Walaupun tak banyak jumlah isim yang wujud. So sebab tu dia kata sini sah pendalilan tadi dengan dua syair tersebut iza lam yasbut, bila tidak sabit ma masdariyah tu, lam yasbut anna ma masdariyah tu soalu mana boleh tadkhulu lah, boleh disambung dengan mana boleh masuk kepada jumlah ismiyah. So kalau sabit tak ada masalah lah kalau sabit. So kalau sabit, maknanya kalau kita kata sabit, so ka ni ma ni boleh masuk, ma masdariyah boleh masuk kepada jumlah ismiyah. So okey lah maksudnya. Maknanya boleh kita kata ma ni masdariyah kan. So kalau tak boleh itulah maksudnya, kalau tak boleh masuk, yang tu yang boleh kita beristidlal dengan istilah dua ni. Sebab yang istilah dua ni dia kata ma tu makafah kan. Makafah.
Maknanya dia hanya nak tentukan ma ni ma kafah. Sedangkan kita kata boleh lagi ma tu ma masdariyah. So hujah kata ma masdariyah ni sebab dia kata ma kafah ni sebab ma masdariyah bagi dia tak ada. Sebab ma masdariyah bagi dia ni tak boleh, tak ada untuk masuk pada jumlah ismiyah. Sebab sepah kita ni jumlah ismiyah kan? So maknanya kalau kita kata jumlah ismiyah, kalau kita kata ma ni boleh masuk jumlah ismiyah, so kita kata ni ma masdariyah je. So bukannya ma kafah yang kamu sebut tu. So yang kalau membuat dalil ni khusus untuk tentang apa tu Kamaluddin tadi, sah bila kamu tidak menerima ma ni ma masdariyah yang boleh masuk pada jumlah ismiyah. Kalau mazhab tu. Al-Khamis. Akhir sekali. Makna kun kama anta. Macam mana i'rab dia? So, ma di sini dia kata ma kafah. Juga. Cuma anta ni dia kata bukan mubtada, bukan khabar, tapi dia fa'il. Maksudnya kena ada fi'il lah yang dihazafkan. So asalnya wal aslu anna ma kafatun wa anta fa'ilu. Wal aslu kama kunta. So kama kunta. So anta ni asalnya kunta. Fi'il lah kan? Kun kama kunta. Kemudian berlakulah proses hazaf menghazaf. Huzifat kana. So kunta ni asal kana lah. Kana plus ta. So dihazafkan kana. So ni dhamir muttasil. So bila fi'il tak ada, dia akan jadi munfasil lah. Terpisah. Jadilah anta. So kana fanfasala, maka terpisahlah ad-dhamir. Jadilah dhamir munfasil. So pendapat ini ba'idun. Wa hadha ba'idun. Sebab apa ba'id? Takwil ba'id. Sebab bila kita kata ada fi'il sini, so ma ni kenapa nak jadi ma kafah pula nya? Ma masdariyah pun boleh. Nombor 6. Hadha alladhi istab'adahu ja'a 'inda al-Maliki ala annahu ahsan min ghairihi. Yang kalau Maliki pula dia kata baik pakaian ni daripada hak lain. Innama kana hadzal wajh ahsana min al-awwal li'anna kana katsiran ma tuhzaf. Sebab dia kata kana ni banyak dihazafkan dalam Arab. So sesuai sangatlah. Itu nombor 7, nombor kita sekarang nombor nombor 7 ya, nombor 8 ada. Nombor 8, nombor 7. Li'annaha dakhilah ala fi'il muqaddar. Wa laysa kafah. Bal yata'atta ja'luha kafatan law dakhala ala isim. So kafah ni biasanya sekat masuk kepada fi'il, isim. Sebab apa dia kata mustab'id? Bal zahir anna ma ala hadha takdir. Sepatutnya ala hadha takdir maksudnya ma ni ma masdari. Ya, sebab masuk pada fi'il kan, kunta kan? Dekat dengan ma masdariyah. Kalau ma kafah tu dia lebih kepada masuk kepada isim. Tengok dia kata akan kalau jadi kafah tu kalau dia masuk kepada isim. Sama je lah. Hasyiah dia tu ambil dari depan daripada suki. So kita sampai itu dulu lah. Seterusnya masa nanti kita masuk tambih. Wallahu alam bissawab.